dalam apa? Yang dekat Anton dah message dekat dalam WhatsApp tu, Anton nak berapa soalan je kan? Setakat ni soalan nombor 4. Tapi kalau Anton ada soalan lain yang Anton nak tanya, boleh tanya dekat Maklimah lah. Tapi sebenarnya soalan nombor 4 ni kita dah ulang banyak kali juga kot. Okay, tak apa. Maklimah ulang je balik. Kita nak start daripada A ke kita nak start terus daripada B? Sebab Natasha nak yang B. Haziq nak yang C. Jadi kita start daripada B lah. So macam mana? Kita nak start A ke nak start B? Nak start daripada A ke? Okay je. Okay je. Mana-mana. Okay. Okay. Kita tengok pada soalan dulu. Nampak, Antum nampak Maklimah punya screen kan? Dia ada PDF dengan ada Jamboard. Okay. Siapa yang tak nampak, boleh beritahu Maklimah Okay. Kita soalan B terus. Nombor indeks bagi bahan R. Kalau Antum tengok sini, bahan R kita adalah X dan juga Y. Dia tak ada lagi. Dia tak ada harga dia pada tahun 2004. Tak ada harga dia pada tahun 2005. Dia hanya bagi X dengan Y je. Dia kata nombor indeks bagi R pada tahun 2005 berasaskan tahun 2004 adalah 125. Jadi pada situ kita tahu sebenarnya I kita adalah sama juga dengan 125. Okey. Boleh pergi balik kepada kita punya rumus indeks. Kalau ingat lagi rumus indeks kita adalah bukan P, Q. Bukan P, QP. P pada tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut iaitu P1. Tengok balik kat dalam buku teks ada benda ni. Bahagi dengan P0 tahun sebelumnya darab dengan 100. P1 bahagi dengan P0 darab 100 sama juga dengan I. Kalau nak cari nombor indeks adalah P1. P1 kita kalau untuk kes ni adalah pada tahun 2005 tu. Iaitu tahun semasa. P0 tu tahun sebelum ni. Iaitu yang berasaskan tahun apa. Berasaskan tahun apa tu adalah P kita yang sebelum ni. Jadi P kita yang sebelum ni adalah P0 lah. P0. P0 adalah tahun yang sebelum ni. P1 tahun 2005, P0 adalah tahun 2004. Lepas tu sama darab dengan 100 adalah sama dengan indeks number kita lah. Jadi indeks number kita kat sekarang ni dia dah bagi 125. Jadi P1 kita berapa? 2005. 2005 kita adalah Y ni. Y ni adalah kita punya P pada tahun 2005. Jadi kita tulis kat situ Y. Y bahagi dengan P0 kita adalah pada tahun 2004 iaitu X. Y bahagi dengan X. Kita masukkan balik je dalam rumus ni. Darab dengan 100. Darab dengan 100. Kasha tutup mic Kasha. Okay, thank you. Y bahagi dengan X darab dengan 100 sama juga dengan I. I kita adalah 125. Sorry. Maklimah ni tak pakai mouse je. Jadi tulisan Maklimah memang cantik lah. 125. Y bahagi dengan X darab 100 sama juga 125. Okay. Jadi kita bawakan 100 ni ke sebelah sini. Bawakan 100 ni ke sebelah sini. Bawakan 100 ke sebelah kanan. Kita akan dapat, kejap
Tak cukup lah pula buatnya. Kita akan dapat Y per X sama juga dengan 125 bahagi dengan 100. Okey, 125 bahagi dengan 100. Okey. Lepas tu, tadi Y sama dengan 100 per X adalah sama dengan 125 per 100 kan? Okey, lepas tu bawa pula X kita ke sebelah sini, ke kanan. Jadi Y kita adalah sama juga dengan 125 per 100 kita kecilkan jadi berapa? Dapat 5 per 4. Kita bawa X ke sebelah jadi 5 per 4 X. Dapat 5 per 4 X. Okey, 5 per 4 X ini kita jadikan dia sebagai persamaan 1. Kita jadikan dia sebagai persamaan 1. Okey. Kalau kurang itu maklumah. Kejap dia tak nak ni pula. Oh, memang dia macam tu je. Okey, siapa yang kurang jelas beritahu maklumah Jadi, Y sama juga dengan 5 per 4 X ni adalah persamaan 1. Biarkan kat situ persamaan 1. Okey, kemudian yang tu adalah baru ayat yang pertama ni. Yang maklumah tunjukkan daripada page 1 ni, yang ni, sampailah ke page 2 ni, yang ni adalah baru ayat pertama ni baru. Okey, kita pergi pada ayat yang kedua. Harga sekilogram R, ni R ni adalah bahan R lah, bahan R yang ni. Pada tahun 2005, sekilogram bahan R, tahun 2005 yang ni lah. Tahun 2005 yang ni, adalah lebih mahal daripada harga sepadan pada tahun 2004. Barangnya sama, tapi dia mahal RM2. Tapi dia mahal RM2. Jadi, apa yang kita buat adalah, barang yang sama adalah pada tahun 2005 Y kan? Dia dah bagi dah Y adalah sama dengan RM2 lebih mahal. Jadi RM2 lebih mahal daripada X. RM2 lebih mahal daripada X, maka Y sama dengan 2 tambah X. Yang ni adalah persamaan kedua. Tadi persamaan pertama adalah Y sama juga dengan 5 per 4 X. Ni soal persamaan pertama. Okey, apa nak buat? Okey, buka mic semua orang. Cuba beritahu maklumah apa nak buat dengan sini. Apa nak buat? Kita tolakkan. Yang ni darab. Yang ni 5 per 4 ni darab dengan X. Takkan nak tolakkan. Cuba beritahu maklumah macam nak buat. Apa yang kita boleh buat? Tinggalkan X tu seorang-seorang tu. Tinggalkan X seorang-seorang. Okey, ada cara lain tak yang lebih mudah? Siapa tahu? Apa cara lain yang lebih mudah? Apa yang Anton nampak daripada persamaan pertama, persamaan kedua ni? Walaupun jurusan maklumat tak apa cantik. Apa yang Anton nampak? Y letak 5 per 4 X. Y dia apa? Letak 5 per 4 X. Lepas tu? Y dia? Lepas tu just pindahkan macam biasa kan, Malik? Kan? Ya ke? Lepas tu tinggalkan X. Pakcik-pakcik matematik. Kan dah tulis Y sama dengan 5 per X kan? So kita gantikan je Y tu. Yelah. Boleh gantikan je kan? Gantikan Y tu dengan 5 per 4 X. Gantikan Y Selamat. Sama bawah tu 5 per 4 X sama dengan 2 tambah X. Lepas tu tinggalkan X, pindah-pindah. Mama ni 1B ke Mama? 4B. 4B lah, padan lah tu. Macam pelik. 4B lah. Kan soalnya soalan nombor 4. Maknanya terus pergi pada soalan nombor 4 lah. Nombor 1. Okay, betul. Jadi kita samakan 1 dengan 2 sebab Y dia. Yang ni adalah Haziq. Yang ni adalah
Rashid. Haziq Rashid. Orang yang sama. Yang ni adalah Wan. Yang ni adalah Akasha. Wan Akasha. Benda yang sama. Jadi orang yang sama, kita samakan je lah dia. Sebab dia sama. Jadi 5/4 X. Okey, boleh tutup mic dah. Bising lah. Antum ni bising lah. Memang bising kat belakang. Okey, 5/4 X adalah sama juga dengan 2 tambah dengan X. 5/4 X tambah sama juga dengan 2 tambah X. Jadi, daripada sini, antum dah senang dah buat kerja antum. Yang 4 ni kat bawah, bahagi. Ni bahagi ya, 4 ni dia bahagi. Jadi, maklumat tukar pen. 4 ni bila kita bawa ke sini, dia jadi apa? Dia jadi darab. Okey, betul. So, 5 X sama juga dengan Maknanya ya. dia memang boleh pindah 4 tu saja, bukan kena pindah 5/4 tu terus ke? Okey, kan yang ni dia seolah-olah seperti 5 bahagi dengan 4. Sorry maklumat aku ni besar lah pula. Sekejap, maklumat tukar balik. Dia seolah-olah seperti bahagi dengan 4 darab dengan X. Jadi, kalau macam tu, kita boleh pindahkan 4 ni je, tak ada masalah. Pindahkan 4 ni ke depan situ. Betul tak? Macam tu je. Sebab sebelumnya nak buat memang pindah 5/4 tu terus. Tak payah. Pindahkan 4 je. Pindahkan 4 je. Tak payah pindahkan 5/4. Kalau antum pindahkan 5/4, antum akan lagi keliru. Sebab yang ni proses bahagi dan darab. Dia ada 2 proses kat sini. 5 bahagi dengan 4. Darab dengan X. Dia proses bahagi dan darab. Jadi bawa je 4 tu ni atas. Okey, bila kita bawa 4 ni atas. Bila kita bawa 4 tu ni atas. Mananya tadi? Dah hilang dah. Memang kecil. Sorry. Kecil lagi. Okey. Okey, bila 4 naik ke atas, dia akan jadi dia akan jadi 2 darab 4, 8. Lepas tu darab dengan 4 darab dengan X jadi tambah dengan 4X. Okey, tambah dengan 4X. Jadi dekat situ, Allah Akbar. Okey. Yang ni, 4 ni antum bawa ke sebelah sini. Jadi bila 4 bawa ke sebelah situ, dia akan jadi 5X tolak dengan 4X sama dengan 8. Okay, 5X tolak 4X of course dah sama dengan X. Jadi X kita adalah sama dengan 8. Okay, dia suruh hitung nilai X dan nilai Y. Jadi X kita adalah 8. Lepas tu daripada persamaan 2, Y kita adalah sama dengan 2 tambah X kan? Jadi Y kita adalah sama dengan, alamak, ni nampak sangat Mama dah penat dah menulis. Sama juga dengan 2 tambah 8. Jadi Y kita adalah sama dengan 10. Jadi X kita 8, Y kita 10. Tu jawapan dia. Itulah dia nak ni. Maksudnya antum kena baca satu. Markah dia 3 je. Berapa page ni? Sampai 3 page. Markah 3 page. Masa 1 page 1 markah. Okay, jadi Mama ulang balik. Kalau macam ni, kita kena baca satu-satu. Kita kena faham sebenarnya nombor indeks tu apa dia. Apa dia rumus indeks? Rumus indeksnya kita kena tahu yang ni. Siapa tanya soalan? Tanya soalan. Okay, nombor indeksnya yang kita tahu adalah ni rumus dia. Yang ni rumus indeks tu. Yang ni kita kena tahu rumus ni. Yang ni adalah rumus yang paling basic sekali. Yang paling senang. 100. Iaitu P1 bahagi dengan P0 sama juga dengan darab dengan 100 sama juga dengan indeks. Jadi kalau dia kata kalau dia bagi nombor indeks tu apa?
Just letak je nombor indeks dia dekat ujung. P1, P2 apa dia? P1, P0 tu apa dia? P1 tu adalah tahun sekarang, P0 tu adalah tahun sebelumnya. Tahun semasa dan juga tahun asas dia. Tu je sebenarnya. Benda tu kalau benda tu tahu yang basic untuk ADMAT cuma ini sahaja. Ni je basic ADMAT-nya. Yang tu kena faham basic ADMAT yang ni lah. Yang ni lah bukan sorry. Yang ni yang maklimah kuningkan ni. Yang lain semua sekali ni adalah basic matematik sebenarnya. Yang ni persamaan serentak. Yang muka surat 3 ni. Kalau antum tak persamaan serentak, tak tahulah buat je. Okay, clear ya yang B. Kita pergi pada yang C. Yang ni adalah composite ataupun indeks gubahan. Okay. Baca soalan dulu. Indeks gubahan membuat kek itu dalam tahun 2005 berasaskan tahun 2004 ialah 125.5. Okay, indeks gubahan. Kita tulis dulu maklumat dia. Maklumat dia adalah indeks gubahan. Indeks gubahan kebiasaannya kita simbolkan dia sebagai Q. Indeks gubahan kebiasaannya kita simbolkan sebagai Q. Jadi Q kita adalah sama dengan 100, bukan Q. Indeks gubahan bukan Q. Sorry. Indeks gubahan adalah I bar. Maklumat dah lupa Pak dah. Sorry. I bar. I bar ni melambangkan indeks gubahan. Gubahan kita adalah 127.5. Indeks gubahan kita adalah 127.5. Tulis dulu. Macam mana pun bila kita nampak soalan tu, first kali kita kena keluarkan maklumat dia. Dia kata indeks gubahan, kita kena keluarkan indeks gubahan tu beserta simbol dia. Okey. Kemudian dia kata dekat situ kejap maklumat nak kena rekod. Bukan, nak kena rekod kedatangan antum. Maklumat print screen jap. Okay, sorry. Okay, sekarang ni indeks gubahan kita 125.5. 125.5. Okay. Harga sebiji kek. Kita baca soalan nombor C1. Harga sebiji kek dalam tahun 2004. Jika dia nak tahu harga 2004 tu berapa? Jika pada tahun 2005 harga dia adalah sebiji kek tu ada RM20.60. Okey, sebenarnya kita kena applykan rumus yang sama. Rumus yang sama dia apa? Yang rumus tadi dekat B. Rumus yang sama. Tetapi mungkin antum boleh guna simbol P juga kalau nak guna simbol P sebab dia suka simbol je. Tapi kebiasaannya untuk cara kerja indeks gubahannya kita gunakan simbol Q untuk tahun semasa Q1 ataupun Q pada tahun 2005. Q pada tahun 2005 bahagi dengan Q pada tahun 2004. Darab dengan sama juga, darab dengan 100. Sama je. Yang ni memang asas dia. Indeks gubahan sama, tapi cuma indeks gubahan tu nak dapatkan gubahan dia tu cara dia panjang. Yang dia kena darab dengan pemberat lah, indeks darab pemberat, lepas tu kena tambahkan indeks tu, kena bahagikan dengan cerik purata je lah kan. Tapi kalau misalnya dia dah bagi, dalam kes ni dia dah bagi indeks gubahan dia. Kes ni dia dah bagi indeks gubahan. Jadi kalau nak kata dia dah bagi indeks gubahan tu, kita just pakai nombor indeks tu je. Kita pakai je nombor indeks tu. Okay, sekarang ni dia kata indeks gubahan dia adalah 127.5. 127.5. Jadi dia dah bagi harga pada tahun 2005 30.6. Just letak je. 30.6 tu adalah nilai ni, Q5. Yang ni adalah 30.6. Q5 ni adalah Q 2005 adalah 30.6. 30
Yang kita nak cari sekarang ni adalah Q2004. Harga pada tahun 2004. Darab dengan darab dengan 100 sama juga dengan 127.5. 127.5. So yang ni darab, bawa sini jadi bahagi. Yang ni buat dulu. Jadi 30.6 bahagi dengan Q04 sama juga dengan 127.5 bahagi dengan 100. Bahagi dengan 100. Okey. So dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? 100? 1 point? 275. 275. 1.275. Okey, bahagi dengan Q4 ni kan? Q04. Okey. 24. 24 betul. Lepas tu antum bawa sini naik atas, bawa sini turun bawah, kita akan dapat Q04 itu adalah sama juga dengan 24. Okey. Jadi Q2004 adalah RM24. Dah siap? C1. Okey. Tu je. Okey, sekarang ni kita pergi pada C2. Okey, nilai M jika kuantiti nilai M. Okey, M tu tak ada kat situ. Ni 5 markah. Maksudnya soalan dia sangat banyak lah dia punya step dia. Oh sorry. Yang nombor 1 tadi kalau ikutkan nombor 1 2 markah. Yang nombor 2 ni 3 markah lah sebab dia 5 markah kan. Jadi nilai M jika kuantiti bahan-bahan PQRS digunakan mengikut nisbah 7, nisbah 3, nisbah 2, nisbah M. Nisbah M, nisbah 2. Maksudnya P, nisbah Q, R, nisbah S lah. Kita kena ikut yang ni. Yang ni lah kita, okey. Bagi kes ni, 373M2 ini adalah pemberat dia. Yang tu adalah pemberat dia. Okey, kadang-kadang soalan pemberat ni, dia ada macam-macam. Ada soalan dia bagi peratusan. Ada soalan dia bagi, kalau yang ni dia bagi, Allah masuk nisbah. Ada soalan dia bagi dalam bentuk cartapai. Mana-mana soalan pun, antum kalau antum dia bagi macam mana pun dia punya pemberat dia, antum kena ingat satu je. Indeks kena darab dengan pemberat. Kena ingat balik kita punya rumus indeks gubahan. Kena ingat balik rumus indeks gubahan. Kebiasaannya dia bagi dalam bentuk jadual sebenarnya, nombor rumus indeks gubahan ni. Tapi sepatutnya antum dah tahu dah. Tak boleh nak conteng kat tepi sini. Kalau tak kita dah boleh tahu dah indeks gubahan dia. Okey, tak apa. Tak apa kita buat balik kan? Kena buat balik lah kan? Okay. Jadi daripada soalan nombor A, nombor indeks P berasaskan nombor indeks gubahan bahan P. Indeks gubahan bahan P 2005 berasaskan 2004 ialah 120. Jadi kita dah tahu dah indeks bagi bahan P adalah sama juga dengan 120. Okey. Maklimah rasa maklimah pergi dulu kepada rumus indeks gubahan sebab maklimah rasa antum tak ingat macam mana nak cari rumus indeks gubahan ni.
Maklumat dapat rasa lah sebenarnya antum memang tak ingat lah cara nak cari rumus indeks gubahan. Cara nak cari dia, antum kena darabkan indeks. Darabkan indeks bagi P. Indeks bagi P kena darabkan dengan pemberat dia. Weight. Okay, sorry. Bukan indeks P yang macam ni. Okay. Indeks bagi P antum kena darabkan dengan pemberat bagi P. Kemudian tambahkan indeks bagi bahan Q darab dengan pemberat Q. Bahan Q. Ini memang dia punya ni, rumus dia. Biasanya antum buat dalam jadual kalau antum ingat lagi lah. Tambah dengan indeks bagi R darab dengan WR. Lepas tu tambah dengan indeks bagi bahan S darab dengan WS. Itu biasanya lah. Yang ni sama juga dengan, dia adalah sama juga dengan indeks gubahan. Okay, yang ni rumus dia sebenarnya. Rumus dia yang biasanya kita buat berjadual dalam, bagikan dia dalam jadual lah. Okay, jadi sekarang ni kita nak tahu apakah dia. Kita dah tahu dia dah bagi. Dia dah bagi kat sini. Pemberat bagi P adalah 7. Sorry kejap Mama tukar pen. Okay, pemberat bagi P, dia bagi dekat sini. 7 nisbah 3, nisbah M, nisbah 2 ni. Jadi pemberat bagi P kita adalah 7. Pemberat bagi Q kita adalah 3. Pemberat bagi R kita adalah M yang kita nak cari sekarang. Dan pemberat bagi S kita adalah 2. Yang dia dah bagilah. Okay. Kemudian kita pergi balik kepada kita pergi balik pada indeks. Indeks bagi P. Indeks bagi P dia dah bagi dekat soalan A. Yang ni 120. Indeks bagi P dia bagi dekat A iaitu 120. Jadi kita letakkan dia 120. Okey. Kemudian indeks bagi Q. Indeks bagi bahan Q kita kena cari. Indeks bagi bahan Q kita kena cari. Kita ada bagi tahun 2004 punya harga dan tahun 2005 punya harga. Jadi kita kena carilah I, Q adalah sama juga dengan 4 bahagi dengan 2.5 darab dengan darab dengan 100 adalah sama juga dengan 160. Okey. Kita akan dah dapat sini. Antum pakai kalkulator. Maklumat dah ada jawapan dah sebenarnya. Pakai kalkulator, tekan dia, antum akan dapat 160. Okey. Jadi Q I kita adalah 160. Dalam periksa antum perlu tulis satu Nanti maklumat tulis satu lah. Kena tulis sesuatu yang kalau merah ni. Dalam periksa tu kena tulis yang kalau merah ni. 120. Okey. IQ yang ni 160. Lepas tu IR. IR dia dah bagi dekat soalan nombor indeks gubahan bagi R pada tahun 2005 berasaskan tahun 2004 ialah 125. Dia dah bagi siap-siap. So tak payah kira. 125. Okey. Jadi IR kita adalah 125. Okey. Kemudian IS kita dia tak bagi juga. So sama juga kita kena kira. IS kita adalah sama dengan 4.4 bahagi dengan 4 darab dengan 100 adalah sama juga dengan, darab pakai kalkulator kalau malas, kalkulator, kalau rajin pakai otak. Okey, 4.4 bagi 4 darab dengan
100 dapat 110. Okey, dapat IS. IS kita adalah 110. Okey. Dah settle dah. Gubahan kita tidak ada. Next gubahan dia kata adalah 127 perpuluhan 5 perpuluhan. Okey. Okey, yang ni kita punya maklumat yang kita ada daripada soalan ini. Dia belum cari lagi Ni baru maklumat je. Nanti barulah kita pindahkan maklumat ni. Maklumat dah pindahkan dah. Tapi nanti kita kena tulis comel sikit lah. Kita pindahkan maklumat ni dekat dalam satu paper yang lain. Okey, cuma macam ni maklumat nak bagi tahu markah yang dia ambil daripada mana. Yang sini tadi maklumat bagi tahu soalan nombor C1 ni soalan markah dia 2 kan. Markah dia 2 tu sebabnya C1 mana? Markah dia pada sini. Sini 1 markah. Dan jawapan 1 markah. Cukup 2 markah. Okey, untuk soalan yang ni markah dia 3. Okey, 1 markah adalah pada salah satu ni. 1 markah adalah pada salah satu ni. IQ, antum cari IQ atau IS. Antum cari IQ atau IS, antum akan dapat 1 markah. Dia ada atau kat situ, atau. Okey, 1 markah kat situ. Okey, lepas tu kita pergi pada page lain lah kot. Mama rasa pergi pada page lain lah kot. Page lain. Maklumat tertinggal lah indeks gubahan punya ni. Ada sikit lagi. Sebenarnya dia kena bahagikan. Alamak, macam mana nak buat ni? Dia kena bahagikan. Maklumat tu kat sebelah boleh? Sebenarnya dia punya rumus dia adalah kejap rumus dia, mau betulkan balik rumus dia. IQ darab dengan WQ tambah dengan P. IP. Padam. Silat. Sorry. Dah lama sangat, nampak sangat dah lama tak mengajar. Padahal selalu je ngajar antum. Nasi lupa je. Dah lama tak tengok nombor indeks kot. Okey, IP darab dengan WP. IQ darab dengan WQ. Lepas tu tadi kan IR darab dengan WR. Lepas tu tambah dengan IS. Alamak. IS darab dengan WS. Bahagi. Makna lupa yang ni. Bahagi ni. WP tambah dengan WQ tambah dengan WR tambah dengan WS. Ni tu mak lupa. Okey. Sama juga dengan 100. Mana indeks gubahan dia? Sama dengan indeks gubahan. Okey. Tadi kita dah ada kan nilai-nilai dia kan? Semua nilai-nilai ni kita dah ada dah kat sini. Ni nilai-nilai dia. Just masukkan balik sahaja dekat dalam sini. IP tadi kita tengok IP adalah 120. So kita tulis balik 120 darab dengan WP tadi 7 darab dengan 7 tambah dengan IQ kita adalah 160. WQ kita 3 darab 3 tambah dengan IR kita adalah 125 tambah dengan WR kita adalah M. Lepas tu tambah dengan IS kita adalah 110. Lepas tu WS kita adalah 2. Ni sebenarnya maklumat tulis ni antum tulis ke tak dalam buku ni? Nanti sekarang tak nampak. Maklumat tukar-tukar page. Kena tulis dalam buku lah supaya antum nampak. Cuma yang ni nanti antum kena padam sikit. Maklumat nak padamlah sini. Mama bawa ke bawah lah.
Yang ni kena bahagi dengan pemberat. WP tambah dengan, antum kena tulis dalam buku. Nanti kan antum lupa. WQ tambah WR tambah WS. Tulis dalam buku tau. Okey. Okey, lepas tu sini tambahkan dia. Tambahkan 7 tambah 3 tambah M tambah 2 sama juga dengan 127.5. Ni 5, 127.5. Okey, pakai kalkulator. Bila antum pakai kalkulator, antum akan dapat 1,540 tambah dengan 125 M bahagi dengan 12 M. Yang M tu 1,540 antum tak boleh tambahkan dengan 125 Jangan tambahkan 1,540 dengan 125. Biasanya Malik yang saya buat kerja-kerja macam tu. Ingat tau. Jangan tambahkan dia. Yang ni adalah nombor kawan yang berbeza-beza. Okey, bahagi dengan 12 tambah M. Sama juga dengan 127.5. Okey. Jadi yang ini kes ni antum kena bawa semua ini sekali ke atas. Antum kena bawa semua sekali tu ke atas, di mana 12 tu antum kena darabkan dengan 125.5. Memang akan dapat nombor yang sangat besar. Jadi bila dapat nombor yang sangat besar tu, antum jangan gelabah. Biasanya antum ni suka gelabah bila dapat nombor besar. Jangan gelabah kalau antum dapat nombor besar. Okay. Jadi bila antum darabkan dia, antum akan dapat. Nah, kenapa? Jalil P. Siapa Jalil Pian? Umar. Jeez, Umar. baru nak masuk. Baik, Umar. Okay. Tadi 1,540 tambah dengan 125 M adalah sama dengan, bila antum dah darabkan, antum akan dapat nilai ni. 1,530 tambah dengan 127.5 M. Okey. Jadi kat sini, M dengan M antum sekalikan dan yang tak ada M antum sekalikan lah. Yang paling mudahnya, oleh kerana dia yang sini nombor kecil, yang ni nombor besar, yang ni buat sini. 1,530 bawa ke kiri, manakala 125 M bawa ke kanan. Jadi 1,540 tolak tau, soalnya tambah. Buat sini tolak 1,530 sama juga dengan 127.5 M tolak dengan 125 M. Okey, antum akan dapat 125 M. Tak ada perpuluhan. 125 M. Okey, antum akan dapat 1,540 tolak 1,530, of course lah 10. Tak payah kalkulator pun tahu dah. Yang ni 127.5 tolak dengan 125. Dapat 2.5 M. Okey, jadi kat sini kita nak cari M kan? Jadi 2.5 lah bawa ke sini. Jadi M kita adalah sama juga dengan berapa? 10.
10 bagi dengan 2.5. Aduh, 10 bagi 25 berapa? Anak-anak sekalian. Nak kena kalkulator juga ke? Patutnya antum dah tahu dah. Tak payah tekan kalkulator betul. Okey, betul. Pandai. Itu tekan kalkulator ke? Congak kepala. Kalau tekan kalkulator memang congak kepala pun boleh. Okey, M kita ada 4. So, habis. Maklumat hari ni bincang soalan nombor 4 je. Okey, untuk soalan yang lain. Oleh kerana antum semua adalah sebabnya semua buat kerja maklumat bagi kan? Secara bracketnya. Oleh kerana semua buat kerja maklumat bagi, bracket. Maksudnya, antum semua pandai-pandai lah. Jadi, maklumat nak antum cuba try. Siapa yang belum buat lagi, tolong buat soalan yang ni. Yang ni Mama cakap. Dia punya pemberatnya dalam bentuk catapai. Ini pemberat dalam bentuk catapai. Yang ni dia dah bagi index price. Pemberat dalam catapai. Ini contoh soalan pemberat catapai. Ada juga pemberat dalam bentuk mana? Ya tahun bila entah. Pemberat dia dalam bentuk Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu? Chartaba. Mama tak ingat dah. Ni, bar chart. Pemberatnya dalam bar chart pun ada juga. Jadi antum jangan apa? Jangan panik lah bila nampak bar chart lah. Bila nampak bar chart catapai. Lepas tu soalan ni yang salah tu kan Natasha. Ini Natasha yang bagi tahu maklumat soalan salah kan. Yang ni patutnya dia menokok kan bukan menyusut. Ada soalan yang dia dekat dalam PDF-nya Mama bagi ni dia salah type. Jadi antum kalau antum ada buku persoalan pasir, antum boleh rujuk. Soalan pasir surah yang 2016. Saya ingat maklumat yang ni dia menokok bukan menyusut. Nanti antum tas saya balik. Okey, kat sini siapa sejujurnya? Sejujurnya siapa yang dah buat maklumat bagi soalan ni? Siapa yang dah buat? Sampai soalan nombor berapa yang antum dah buat? Sampai tahun 2000 berapa? Sebenarnya maklumat selalu bagi latihan yang sama je ulang-ulang dengan antum. Sejujurnya siapa yang dah buat? Cuba tulis kat chat tu tanda okey ke, tanda comel ke, tanda good ke. Kalau dah buat soalan nombor berapa yang antum dah buat? Siapa dah buat? Mak tahu Haziq dengan Natasha dah buat, selalu tanya maklumat. Yang lain dah buat ke belum? Hai, tak ada orang respon. Tak ada orang buat ke? Memang tak ada orang yang buat ke? Menokok tak berubah. Siapa yang buat? Hai, pakcik, makcik. Oi, tak ada orang buat kerja maklumat ke? Okey, minggu depan maklumat sangat risau sebabnya kita masih belum habis lagi tingkatan 5 punya. 14 tak buat lagi. Nombor 4 yang ni lah. Kejap Okey, maklumat sangat risau. Kita tak habis lagi kita punya syllabus. Jadi kemungkinan besar minggu depan maklumat nak try mengajar online tajuk vektor. Walaupun sebenarnya maklumat tak nak. Maklumat kalau boleh maklumat tak nak ajar online benda yang baru, tapi maklumat risau sebab kita walaupun kita nak start sekolah dah kan minggu lepas tu kan. Tapi still rasa kita sejam tu sangat bermakna lah. Jadi kita akan masuk tajuk vektor sikit pada minggu depan. Minggu depan tarikh adalah pada 19 hari bulan. Jadi maklumat nak kehadiran penuh macam hari ni. Tolong hari ni keadaan penuh ke? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang tak ada ni? Anis tak ada? Anis seorang tak ada? Anis seorang ke tak ada? Siapa lagi? Oma ada? Tu maklumat Hanan kena salam kat Oma. Dengan Malik sekali. Falisha pun maklumat Hafizah Ismail kena salam. Natasha ada. Malik kata wifi dia buat hal. Malik tak ada dalam ni. Lah, terkeluar rupanya Malik. Sabar je lah. Itulah mama macam takut juga nak mengajar dalam macam ni.
Kalau misalnya ulang kaji mungkinlah kita boleh ada lagi lah. Tapi bila nak mengajar ni benda baru, tu yang susah juga tu. Okey, ada lagi masa lebih kurang sebab tadi kita start lambat, ada masa lebih kurang lagi 15 minit macam tu. Antum ada soalan lain tak nak tanya selain daripada soalan nombor 4 yang Muklimah dah bincangkan? Satu soalan je, kita akan bincang secara cepat lah. Satu soalan yang antum rasa yang paling antum tak tahu nak buat. Nombor berapa? Nombor berapa? Wi-Fi tak ada. Banyak soalan tak ada Anis. Cepat. Tak ada orang yang nak bagi nombor ke? Memang semua orang rasa boleh buat ke? Ke memang semua orang tak boleh buat? Okey je? Apanya okey je Haziq? Okey je mana-mana? Satu soalan je? Nombor 5? Nombor 5 dah tahun berapa? Kenapa nombor 5 tak boleh buat ke? Nombor 5 pasal? Okey. Nombor 5. Kita try Kita try nombor 5 sekejap nombor 5 boleh apa dia? Okey, try nombor 5 sekejap Mak cuba untuk buat secara cepat-cepat. Dah habis dah muka surat Mak bertambah lagi. Yang lain nombor berapa yang tak boleh? Ke semua tak boleh? Ke yang sebenarnya langsung tak buat jadi tak tahu nak tanya apa? Bila tak buat memang tak tahu nak tanya apa. Okey. Mama ikut orang yang pernah buat je lah maksudnya. Nombor 5 Tengok pada soalan dulu. Okey, jadual menunjukkan harga indeks bagi komponen PQRST yang digunakan untuk menghasilkan alat mainan. Dia untuk hasilkan alat mainan dia ada bahan-bahan yang berbeza-beza lah maksudnya. PQRST okey, suruh cari nilai X dan juga nilai Y. Cari nilai X dan juga nilai Y, apa yang antum boleh buat adalah sekejap bagi makna masa sekejap. 5 minit. Bukan 5 minit, 5 minit habis masa 1 minit. Nak cepat kan? Maklimah bagi cepat-cepat sikit. Antum pejam mata je tau nanti apa yang antum nampak ni. Sekali suruh pejam mata. Sekejap Mama stop sharing sekejap. Okay. Tak nak. Okay. Untuk soalan nombor 5 tu. Dia tanya, soalan nombor 5 tu dia tanya cari nilai X dan juga nilai Y. Yang ni biasanya markah dia 3 kan. Sebenarnya kalau kita cari nilai X, antum tengok dekat sini.
Okay, markah dia 3. Sebenarnya soalan tu bila markah 3 tu dekat sini dekat 2.2 per X darab dengan 100 sama juga 10 ni satu markah. Kemudian dekat sini yang ni dengan 2.20 per X darab dengan 100 sama dengan 110 ataupun Y sama juga dengan 2.70 bahagi 3 darab 100. Yang ni kalau ada antum tulis yang ni, antum akan dapat satu markah. Satu markah kat situ. Lepas tu X sama juga dengan 2 dan Y sama juga dengan 90 ni adalah satu lagi markah dia. Maksudnya 2 ni satu markah, 90 ni satu markah. Dia cukuplah 3 markah kat situ. Okey. Kalau antum tengok balik soalan tu, sebenarnya X kita adalah untuk Q ni dia dah bagi nombor indeks dia 110. Jadi kita sama juga macam tadi. Kita hanya gunakan I sama juga dengan P bahagi dengan P1 bahagi dengan P0 darab dengan 100. Ini ni memang asas dia. Kalau nombor indeks memang asas dia. Yang ni antum kena tahu. Jadi kita dah ada I dia kat situ. I kita adalah 110. I kita 110 dan juga kita punya P kita adalah I kita 110, lepas tu P1 kita adalah 2.2 bahagi dengan X kita tak tahu apa darab dengan 100. Kita akan dapat jawapan dia adalah X sama juga dengan 2. Ini kira macam biasa je. Okey. Kemudian untuk Y kita adalah indeks number lah. Dia suruh cari indeks. Y sama juga dengan 2.7 bahagi dengan 3. Oh, dia ada susutan lah sini. Dia menyusut. Harganya menyusut. Darab dengan 100. Jadi, antum akan dapat 90. Kalau antum tengok dekat sini, indeks dia adalah 90. Indeks dia kurang daripada 100%. Maksudnya dia adalah menyusut lah. Sebenarnya dia menyusut daripada harga sebelum ni. Dia menyusut ke harga dia menyusut. Indeks dia pun menyusut lah. Okey, yang B. Hitunglah indeks perubahan hasil mainan itu pada tahun 2006 berasaskan tahun 2004. Indeks 2006 berdasarkan tahun 2004. Jadi, kalau misalnya dekat dalam buku antum tu, antum kena tulis balik. Buatkan satu jadual indeks. Nak mudah macam tu lah. Buat satu jadual indeks. Sebenarnya yang ni sebab kenapa dia macam tu, sebab dia punya ni terlalu ni. Okey. Yang ni buatkan dalam jadual. Maknanya tu buat dalam jadual. Nak mudah buat jadual sebenarnya. Kalau tak nanti antum yang keliru. Jadi yang ni adalah indeks. Yang ni adalah week. Okey, yang ni adalah indeks darab dengan week. Okey, kemudian antum betul. Sorry. Betul. Lepas tu indeks kita tulis balik 125. Lepas tu 110. Yang ni antum tulis bahan dia. Bahan dia tertinggal. Bahan dia komponen. Tulis tau komponen. Maklum tak tulis Antum kena tulis dekat atas ni komponen. Sini Q, sini R, sini S, dan sini T. Okey, R kita indeks dia adalah 150. S kita yang kita kira tadi 90. T kita adalah 140. Weight kita antum kena tengok dekat sini. Dekat kita punya apa namanya ni, copy image boleh tak? Tak boleh. Okey, kita tengok dekat kita punya catapai. Okey, P kita adalah 100, tulis dia balik 144. Memang kita akan besar kita punya number. Hasil darab dia memang sangat besar.
Yang tu jangan risau. Sebab kebetulan kita punya carta pi kita memang besar-besar nombor dia. Q kita adalah 336. R kita adalah 90 darjah. Lepas tu S kita adalah 72. Okay, T kena kerja sikit lah. Tolong Malik tolong kira. Malik tak ada dalam ni Ada Malik ke dalam ni? Lah, tinggal berapa orang? Jadi 1, 2, 3, 4. 4 orang dia tinggal. Boleh. Falisha tolong kira kan T dapat berapa? Yang ni Malik ya Jalil ni. Okay. 18 bang. 18. Okay, dapat 18. So, sini T kita 18. Okay. Tolong darabkan. Yang tolong seorang-seorang bagi tahu mana Haziq tu nak darabkan yang P. Lepas tu Q. Siapa namanya Natasha tolong darabkan yang Q. R. R siapa? Malik darabkan yang R. Lepas tu gila. Tolong darabkan bagi tolong maklimah dekat ni. Dekat dalam chat ni. Apa jawapan dia? P apa? Q apa? Falisha 18 tu apa? Oh 18 yang tadi. Cepat. Haziq dulu. Haziq dulu ke? Siapa dulu? Yang P. Boleh lah. Siapa-siapa dulu. Tolong darabkan seorang. P berapa? Q berapa? R berapa? S berapa? T berapa? Siapa cepat dia dapat? Tak payahlah assign-kan. Cepat. Dah pukul 12 6 minit. P 18,000. 18,000? 18,000. Okey. Lagi? Yang lain? Yang lain cepat. Q 3,960. R. Wah, nak jawab oi. Okay. Siapa nak jawab? Jawab Boleh lah, tulis jawab lah. ke? R 13,500. Siapa jawab R tadi? R 13,500. Lagi? Siapa lagi yang boleh jawab? Yang kat sini. Q 3,960. Q. Betul ke? Betul. 3,960. Alamak, sorry. Okey, lepas tu S. S 6,000. Sorry lah, makin lama makin meriah adik guru ni. Betulnya mana-mana boleh ke tempat lain. 6,480. 6,480. Okey, T. T berapa lah sekali T? 2520. 2520. Okey, tambahkan W, tambahkan IW. Tambahkan hasil dia. Tambahkan W. W of course dah 360 kan? Sorry. Sebab dia carta pi. IW. 44460. 4 berapa kali 4? 3 kali 4. 44460. So, jadi kita punya indeks perubahan kita adalah sama juga dengan 4460 bahagi dengan 360. Kena darab 100 tak? Siapa ingat kena darab 100 ke tak? Tak payah. Betul? Betul. Okay, betul. Tak darab 100. Okay, dapat berapa? Dapat 123.5. 123.5. Okey, selesai soalan nombor 3. Soalan nombor 4, harga komponen pada tahun 2000, setiap komponen meningkat tahun 2000 20% daripada tahun 2006 ke tahun 2008. Kos penghasilan alat mainan itu pada tahun 2004. Hitung kosnya sepadan pada tahun 2008. Dia naik, dia meningkat 20%. Yang ni dia meningkat 20%. Apa yang tu nak kena buat? Indeks komposit dia meningkat 20%. Okey, yang ni biasanya soalan ni yang paling susah sebenarnya. Biasanya soalannya ni yang susah untuk antum jawab sebab antum kena fikir panjang. Jadi soalan inilah yang maklumat nak antum cuba buat di rumah. Cuba buat dekat. Cuba cari cara penyelesaian dia. Sebenarnya cara penyelesaiannya maklumat dah bagi dekat dalam WhatsApp antum pada soalan nombor berapa ya dulu? Siapa yang tanya maklumat? Haziq tanya maklumat ke? Haziq tanya maklumat soalan nombor berapa hari tu? Memang dah lupa dah. Tapi maklumat ada bagi WhatsApp antum bukan cara kerja. Soalan yang
Lebih kurang macam ni dia punya penyelesaian dia. Haziq tanya soalan nombor apa hari tu Haziq? Memang dah lupa dah. Nombor apa Jal? Nombor 2. Yang Haziq tanya tu, yang tu sama je dia punya cara penyelesaian dia. Sekejap Mama tengok balik. Mama rasa Mama bagi dekat Banin Banat juga kot. Banin je ke Mama bagi? Oh Banin je Mama bagi. Nanti Mama share kat Banat juga. Yang ni lah. Yang ni Soalan ni. Ya ke? Ya ke? Oh, nombor satu. Okey. Jawapan dia, penyelesaian dia adalah seperti mana cara penyelesaian nombor 1D. Sorry Nanti Mak Masya dekat Banat nombor 1D ni. Okey, maknanya nak antum buat, setiap seorang buat, maknanya nak antum PM jawapan antum pada maklimah. Tak nak, maklimah tak nak antum kongsi dalam grup. PM seorang-seorang jawapan pada maklimah. Okey, maklimah nak antum, ni kerja rumahnya bagi orang yang belum buat. Bagi orang yang dah buat, Alhamdulillah. Okey, tolong PM kat maklimah sebelum pukul 4 petang ni. Maklimah nak antum buat. Lepas ni kelas maklimah kelas terakhir antum kan? Tolong buat PM kat maklimah jawapannya sebelum 4 petang ni. Maklimah nak tahu antum sebenarnya datang kelas maklimah saja datang je ke ataupun antum faham apa yang maklimah cakap hari ni. So hari ni maklimah dia yang cakap sepatutnya antum kena buat juga. Tapi tak kenapa entah hari ni maklimah rasa tak ada mood pada nak suruh antum buat. Jadi try buat. Jadi 4 petang ni tolong bagi kat maklimah Okay, tu je kot untuk hari ni insyaAllah. Kalau misalnya seperti biasa, tolong buat setiap apa yang maklimah bagi pada